أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada ruang dan peluang yang diberikan. Terima kasih juga kepada pengerusi majlis, kepada imam kita yang telah memperkenalkan saya. Cuma nak kena adjust sikit lah. Pengenalan disebut saya sungguh dengan mulia tu. Al-Fadil Ustaz Bok Luqman, sedap sangat bunyi. Ustaz ni tinggi pakat ustaz ni. Kita ni kalau di tanah Melayu ni, ustaz ni orang yang belajar agama, hidup beragama, lepas tu dia mengajar agama, kita panggil ustaz. Kalau di India, hok main sitar tu dia panggil ustaz. Hok main gitar ting ting ting, hok lagu Hindustan tu dia panggil ustaz. Jadi daripada bahasa ustaz ni maksudnya cikgu. Tapi di India, jadi hamba ni tanggung. Pasal nak masuk masjid ni pun bukannya orang yang jenis. Cuma kerana berlaku dalam sejarah tu, saya melakukan perubahan dalam hidup. Daripada daripada orang yang hidup dalam keadaan tidak memberatkan agama dan jadi belajar nak memberatkan agama itu ya. Kemudiannya ada sedikit pengalaman. Dulu adalah sekolah agama, sekolah Arab sikit lah. Kemudian adalah sikit belajar-belajar, tetapi untuk makan sendiri ya. Tak boleh nak buka kedai lagi. Mana kalau pandai goreng nasi tu tak boleh buka kedai. Goreng nasi untuk makan sendiri boleh. Nak jual tak boleh. Kalau orang makan dia kata tak sedap, nasi tak sedap. Garam tak cukup, lada tak cukup. Tapi itu saya tahu itu orang muliakan kita, panggil kita ustaz. Apa kata tak reda. Tapi kadang-kadang ada orang dia tulis mudahnya jadi ustaz, dia kata pakai pias sikit, pakai baju Melayu sikit, boleh duduk di depan juga ustaz selalu kata. Jadi tak seronoknya, kesian ke orang yang bersangka buruk tu. Jadi kebetulan ada TV ni, dua butir TV ni, kita kata saya bukan ustaz, gitu lah. Saya bukan ustaz, ya gitu lah. Itu siapa tu? Ramai tu kan tengok. Baik, hari ni kita nak mula dengan satu perkara. Tuan-tuan boleh tak kenal lah. Dia sebut sana, tak memang sebut. Bola ke mana bukan nama betul. Bob ni orang gelar. Bob ni maknanya orang tubuh besar gemuk, kepala botak Bob. Tu Kuala Lumpur. Tu gelaran dia. Kalau zaman sekolah tu, kalau kepala tu jenis pakai nombor 1, nombor 0 tu, tu tubuh gemuk, bau bucik, Bob. Gelaran dia. Bob tu badan orang besar ataupun badan orang botak. Dua tu. Dia panggil Bob tu. Tapi betul lah orang putih pun nama Bob juga. Tak. Luqman tu ayah. Luqman tu ayah. Jadi Bob Luqman tu mana saya, bin saya. Dia orang muja tak jumpa ayah saya. Kalau jumpa ayah saya, dua Bob. Ayah saya Bob juga dulu. Lah ni dah tua dia kurus dah lah. Baik. Nama sebetul Muhammad Hakim bin Luqman. Muhammad Hakim bin Luqman berasal daripada Kubang Krian, Kota Baru, Kelantan. Jadi ni saya sekarang sedang bercakap tentang satu perkara mengenai Yahudi.
pasal Yahudi. Mari daripada Kuantan ni seminggu cakap pasal Yahudi. Kemudian lepas ni besok sambung ni ke Maman. Saya kebetulan saya ke Maman ni sebulan sekali. Bukan saya mai mengajar, saya mai mengaji. Di Sultan Ahmad Shah tu ada satu guru yang bagus itu. Nama dia Ustaz Wan Junaidi. Dia sebulan sekali mengajar masjid Sultan Ahmad Shah tu. Kalau siapa nak pergi ngaji situ boleh benar lah. Malam esok tauhid, subuh lusa, duha lusa, fiqh. Ada 3 kitab umum kita belajar tu baguslah. Tu saya kata saya tidak ustaz lagi, saya ngaji. Saya pun duduk belajar lagi. Jadi besok belajar sana. Lepas tu lepas habis kelas sambung kuliah. Cakap pasal Yahudi lagi 5 hari di Kemaman. Lepas tu sambung di Dungun berapa hari, itu sambung di Kuala Terengganu besok. Kita sebutlah sejarah sikit. Kenapa tak molek sebut lah. Dulu kita tulis lagu. Dia dalam pendapat masing-masing lah. Molek ke tidak tulis lagu, tak tahulah, tu pulang pada tuan-tuan lah. Nanti saya ceritalah, ada kata molek, ada kata tak molek. Tulis lagu. Dulu kita tulis lagu selama 26 tahun. Lah ni lagu ni, lagu ni. Jadi lagu juga tapi lagu ni. Tak tulis dah lah, lagu ni je. Jadi alhamdulillah. Tuan-tuan, jadi nak cerita malam ni mengenai apa ni, Yahudi. Yahudi ni dia ada di segenap tempat. Cuma tak tahulah kalau di Cerating ni ada ke rumah. Kalau boleh beritahu. Ada tak orang Yahudi buat rumah sini? Ataupun menyewa sini? Ada macam jumpa? Tak jumpa dah? Payah juga tu. Tapi orang Yahudi tak ada. Tapi kita baca tiap-tiap kali sembahyang ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim, sahabat tanya pada Nabi, siapa tu? Orang-orang yang dimurkai itu siapa? Nabi jawab Yahudi. Tempat Nabi ada Yahudi. Bani Kainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir, banyak Yahudi. Kita dah baca. Kalau tak baca tak sah. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai. Ini bukan ustaz ni, ini terjemahan biasa aja. Cuma nak rayaknya ada ke Yahudi. Bila kita kata jalan-jalan orang yang engkau murkai, demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad, Allah kata, akan dapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Ini kita semua lah. Kalau tuan-tuan tak beriman, tuan-tuan tak mari sembahyang. Yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ini Allah kaya si. Allah bagi tahu Nabi. Allah bagi tahu pada Nabi bahawa itu benda dia. Ada satu, kita ada musuh kuat. Musuh kita paling besar, yakni Yahudi. Yahudi. Tiap-tiap kali sembahyang kita mesti ghairil maghdubi alaihim. Mula-mula kita minta ihdinas siratal mustaqim. Minta jalan lurus. Jalan yang telah dilalui, yang telah dirintis oleh nabi-nabi. Jalan yang telah ditunjukkan oleh orang soleh. Jalan yang telah ditunjukkan oleh para sahabat. Kita minta jalan tu. Jalan tu ada. Ada di mana? Dalam agama ada. Semua jalan tu ada. Maka ulama permudahkan kita lagi, pecahkan ulama, pecahkan pula kepada cabang-cabang ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, supaya kita tahu jalan-jalan nak masuk surga. Mana itu jalan nak kita minta. Kita sendiri minta jalan tu masa sembahyang. Kita kata tunjuk jalan pergi ke Kuantan apa kata jalan Kuantan sana. Tiba-tiba kita lalu sana. Orang tunjuk lah sana Kuantan. Kita pergi sana.
Maknanya kita yang tak betul. Kita yang tak betul. Atau kalau kita tak tanya, mana agak-agak Kuantan ni, sini ke sana, dia pun ambil kayu, lepas pun kayu jatuh ke sana. Sana kata dia. Itu dia sendiri tak betul lah. Dia tak betul, dia tak tanya orang. Jadi kita ni, kita minta jalan yang lurus. Ada orang tunjuk ke tak? Ada. Tapi ada kita, kalau kita tak tahu, ada kita tanya ke tidak? Itu tak tahu. Itu masing-masing. Ada kita belajar ke tak jalan tu? Adakah kita tanya pada orang jalan mana? Lepas tu, bila kita dah minta nak pada jalan tu, ada satu lagi jalan yang berbahaya, yang merosakkan jalan kita. Dalam masa kita jalan betul di sini, ada satu jalan yang merosakkan. Ada benda halangan yang merosakkan, yang dia kata, yang ni bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai, kata dia. Bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai ni. Sahabat tanya, Nabi kata Yahudi. Tetapi di Terating ni tak ada Yahudi. Yahudi secara rangan tak ada. Tapi saya ni biasa berjumpa dengan Yahudi dalam tahun 70-an lagi. Saya jumpa dengan Yahudi di kampung saya pondok, tempat orang belajar agama. Ada Yahudi situ. Yahudi ni datang melalui radio. Saya ni main sorok-sorok belakang rumah, dengar lagu orang nyanyi. Hei ingin bersua, dia nyanyi. Tak ingin menangis lagi, nyanyi. Dan begitu akibat lagu ni tadi, kita tak nampak penyanyi, kita tak tengok kitab dia, kita tak tengok dia tulis. Dia keluar daripada radio tu, dia masuk ke telinga, dia boleh lekat. Dengar tahun 72 sampai hari ni lekat. Pada masa itu saya ngaji Quran sehari 2 kali. 2 kali Quran, pagi sekali, malam sekali. Lepas tu besar jalan pergi Kuala Lumpur, buat itu, buat ini, buat itu. Sampai terlibat jadi penulis lagu. Bila duduk-duduk saja-saja nak baca bismillah tu pun, kadang-kadang bismillahirrahmanirrahim, ha ke ha tak tahu, terlupa huruf dia, makhraj dia. Bismillahirrahmanirrahim, bunyi serupa ya, bunyi ha belakang. Bismillahirrahmanirrahim, terlupa, jadi ringan. Rupa-rupanya dia ada satu jenis dosa dalam furu'uddin, dalam cabang agama. Kita ringan-ringan lah. Dosa dalam cabang agama ni adalah dosa terhadap kesalahan dalam sembahyang. Dosa punya. Dosa. Kalau kita tak belajar, dosa tak belajar. Kalau kita belajar dah, orang ajar dah, macam mana sebut ha, pedah, ha. Kita ada ha juga. Dosa. Berdosa. Kata tu guru pula, kita ni syarat nak masuk surga mesti beriman. Iman itu ialah usuluddin, tauhid tadi, tapak agama. Beriman, ada iman, syarat untuk masuk surga. Syarat masuk surga iman. Tetapi kalau tidak ada amal soleh, hati tak bersih, maknanya apa? Fiqh tak mahir, tasawuf tak mahir, amal soleh tak betul, amal tak betul, tak jadi soleh lah. Tasawuf tak betul, dia rasa molek, tapi tak betul, maka akan masuk satu jenis neraka dulu. Kata Ustaz Wan, masuk neraka dulu, nama dia neraka Jahannam. Masuk situ dulu, servis dulu, servis. Ikut berapa hari salah, berapa hari dosa. Kalau kena 2 hari, mujur lah 2 hari. Tapi bukan 2 hari 24 jam. Sehari di akhirat, kata ulama, 500 tahun. Jadi kalau 2 hari, boleh 1000 tahun. Itu kata ulama. 1000 tahun dulu tu. Tak tahulah boleh tahan ke tak. Kalau nak tahu boleh tahan, malam ni pergi cari satu kedai jual roti canai. Lepas dia habis berniaga, dia kata nak pinjam kuali sebentar, nak duduk 5 minit atas kuali. Duduk atas kuali dia 5 minit. Testing, boleh tahan ke tak.
Nak bandingkan dengan neraka ni lah. Jadi Yahudi ni dia kacau ni. Dia kacau furu'uddin ni sana. Dia nak kacau usuluddin tapak agama sana payah. Sebab kita ni kebanyakan ahli sunnah wal jamaah ni kan ada beriman pada Allah, beriman tak lari dah. Hatu tak lari dah. Dan orang Yahudi ni dia bukan jenis bangsa yang ajak kita masuk agama dia, tidak. Orang Yahudi ni siapa tuan-tuan? Họ disebut sebagai Israel. Orang Israel, Bani Israel, anak Israel. Israel ni apa Israel ni? Dia dua patah perkataan. Isra tu hamba. Tu Allah. Israel hamba Allah. Anak hamba Allah. Comel. Israel anak hamba Allah. Asal nama comel. Siapa? Azazil. Azazil siapa dia? Iblis nama dia Azazil. Azazil maksud dia Azaz, yang dimuliakan. Allah, itu nama dia Azazil, yang dimuliakan Allah. Azazil ni, tapi dia iblis, tapi nama dia Azazil, yang dimuliakan Allah. Israel hamba Allah. Siapa dia Israel? Nabi Yakub. Bukan jauh. Nabi Yakub anak kepada Nabi Ishak. Nabi Ishak ni adik-beradik dengan Nabi Ismail. Dia dua orang ni anak kepada Nabi Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim, kita baca. Itunya Nabi Yakub. 12 anak mari daripada Nabi Yakub, permulaan Bani Israel. 12 anak tu salah seorangnya adalah Nabi Yusuf. Nabi lagi. Banyak Nabi orang Yahudi ni. Banyak Nabi. Kita orang Melayu berapa Nabi ada? Tak ada sahabat. Tak ada sahabat, tapi kita ni jenis taat, jenis molek. Boleh agama orang. Kita bawa, kita jaga, kita semayang. Maka Yahudi tengok, wah orang Islam ni bahaya. Bila dia beriman, ni terbukti dalam sejarah perang-perang Belanda dengan Indonesia. Orang Belanda ni jadi heran pasal apa orang Indonesia ni boleh bermati-matian berperang ni. Dia kaji, dia tengok orang Indonesia ni pasal iman dia tu. Bila dia pergi ke Mekah tu, maknanya pada dia tu kat perjuangan agama tu, orang kata apa, kemuncak lah. Itu boleh dia berperang dengan Belanda tu. Belanda perang nak hidup, orang Indonesia perang nak mati untuk dapat syahid masa tu. Maka Yahudi pun kaji. Dia bukan kaji tu je, dia kaji kerajaan Osmaniyah pun serupa. Waktu 700 tahun tak boleh kalah. 700 tahun tak boleh kalah. Yahudi tadi mari daripada zaman Nabi Yakub tadi. Selepas kisah yang dia buang Nabi Yusuf, Nabi awak balik darah, tunjuk kepada Nabi Yakub, kata Nabi Yusuf kena makan ke serigala. Lepas tu menangis Nabi Yakub sampai buta. Nabi Yusuf pergi ke apa nama Mesir. Nabi Yusuf kerja dengan Firaun. Nabi Firaun ni berkenal dengan Nabi Yusuf, molek perangai, kerja dengan Firaun. Kerja di Kementerian Keuangan. Lebih kurang gitu nak faham lah. Kerja di Kementerian Keuangan Nabi Yusuf. Maknanya Nabi Yusuf jaga keuangan Firaun. Dia terbalik tempat kita tak? Tempat kita Firaun jaga keuangan Yusuf. Terbalik. Ada terbalik sikit lah. Dia nak kata macam mana? Jadi bila Nabi Yusuf di sana berkembang biak, anak beranak dia ada 70 orang. Satu hari tempat dia duduk nama Kan'an di bumi Arab sana itu kemarau. Maka dia pun pindah pergi ke Mesir. Jumpa Nabi Yusuf bagi pendapatan, duduk dia makin besar. Orang Yahudi ni tadi, sehingga selepas Nabi Yusuf wafat dia besar. Maka Allah hantar pula Nabi Harun dengan Nabi Musa. Nabi lagi, Rasul lagi ada di tengah tu, beratus ribu. Gapa dia kerja orang Yahudi ni?
dengan Firaun. Dia kerja tukang batu. Hok buat piramid tu. Kubur Firaun tu. Hok buat sphinx tu. Tukang batu ni disebut mason. Mason. M-A-S-O-N. Mason. Satu hari bila dia tak tahan, bila dia diperhamba oleh Firaun, maka Nabi Musa selamatkan dia. Lintah Laut Merah. Lepas lintah Laut Merah, Firaun tenggelam dalam laut. Dia orang ni sesat di padang pasir Sahara selama 40 tahun. Pasal apa? Allah nak denda dia. Ini manusia yang jenis banyak bunyilah, banyak komplain. Sesat di padang pasir tu pun Allah beri sejenis makanan, nama dia manna was salwa. Sesuai lah tu makanan tu. Salwa tu bukan penyanyi dangdut tu, tidak. Salwa tu burung, manna tu manisan, sejenis manisan dengan burung. Makanan yang sesuai di padang pasir tu. Dia boleh kata dengan Nabi Musa, ya Musa, pergilah jumpa Tuhan kau, minta makanan lain pula. Jemulah makan manna was salwa ni. Dia buat macam tempat tu ada masakan panah, dengan ada kedai tom yam situ. Ni ada 7-Eleven, dia punya kuah hajarnya. Tapi Nabi Musa pergi. Nabi Musa pergi. Masa Nabi Musa pergi itulah dia sembah lembu. Geng-geng ni sembah lembu. Itu surah Al-Baqarah tu. Jadi bila nama Mason tadi, bila dia dibebaskan oleh Nabi Musa tadi, itu orang putih sebut Free Mason. Biasa dengar Free Mason. Free Mason ni satu golongan orang-orang bawah tanah Yahudi ataupun orang-orang subversif Yahudi, hak membawa pahaman-pahaman Yahudi. Hak akhir sekali hak Free Mason ni lah kali akan menunggu Dajjal, bawa Dajjal ni. Tu baca nak sampai cerita Dajjal, tuan-tuan kena panggil Ustaz Auni sampai situ. Ustaz Auni pula yang mahir sampai situ. Meski ya. Hamba siapa Yahudi siapa ke cerating ya sampai situ. Lepas ada duduk lagi. Jadi lepas pada tu demo ni Yahudi ni jadi orang kuat. Dia tak ada negara. Dia pindah sana, pindah sini, pindah sana. Dia boleh tawan bila dia kuat tu. Semasa dia paling kuat sekali semasa kerajaan Nabi Sulaiman. Sebelum tu Nabi Daud dia ada. Masa Nabi Daud pun kuat. Nabi Daud boleh pecek besi. Jangan main. Nabi Daud boleh pecek besi, buat senjata dengan tangan. Lepas tu Nabi Yusuf. Nabi apa lagi, banyak lah. Banyak Nabi dia. Dia ni bangsa yang paling banyak Nabi. Nabi Zakaria. Dan bangsa yang dalam sejarah yang paling ramai bunuh Nabi. Bunuh Nabi. Nabi dia beri, Nabi dia bunuh Nabi. Dia bunuh Nabi Harun tu dia kata-kata ni dicicak. Nabi Zakaria ada gaji. Ini bukan gaji mesej. Kalau gaji mesej tu tak nampak kejam. Ni gaji mu tolak aku tarik, mu tolak aku tarik, rab belah tubuh Nabi Zakaria. Nabi dia belah. Jahat orang Yahudi. Lepas pada jatuh wafatnya Nabi Sulaiman, jadi lemah kerajaan Yahudi. Anak Nabi Sulaiman Rahba'am tak boleh nak kontrol dah. Maka dia pun berpecah-pecah. Tapi dalam kitab dia ada bagi tahu dalam Taurat bahawa akan turun satu Nabi yang terakhir nanti, Nabi akhir zaman. Dia pun tunggu. Tiba-tiba keluar Nabi Muhammad. Orang Arab. Itu yang dia marah tu. Itu yang dia marah. Itu yang Yahudi ni, dia ada kitab dia sendiri. Dia tak ikut dalam Taurat ni. Dia ada tu kitab, dia buat sendiri, nama dia Talmud kitab dia. Kitab Taurat tadi kitab Samawi. Kitab Allah wa turun. Tapi dia satu lagi kitab Talmud. Dia ambil mana boleh pakai. Kalau tak boleh pakai dia tak boleh. Dia tulis dia sendiri. Agama dia nama Yahweh. Tak rajin ada orang datang sini menyeru marilah masuk agama Yahweh. Tak ada. Orang Yahudi tidak. Dia tak ajak. Siapa ke dalam Nabi Muhammad, maka ayat tadi turun. Allah beritahu. La tajidanna asyaddan nasi aduwwan lillahi. Allah beritahu. Ni dia orang dia Yahudi. Alhamdulillah. Jadi bila dia beritahu, maka bergaduhlah dengan umat Islam. Daripada dulu, siapa hari ini? Hari ini tuan-tuan tengok apa? Tuan-tuan tengok
orang-orang Israel bunuh budak-budak di Palestin. Ada rasa sedih tak? Sedih kita tengok. Benda ni bukan baru. Saya kecil-kecil dulu saya dengar dah Al-Suraya nyanyi. Walaupun kita tak tahu, kita dengar dia nyanyi. Mayat-mayat terbujur di tengah jalan raya. Apa lagi? Orang tua yang uzur, anak-anak tak berdaya, pria dan wanita semua turut gugur, kata dia. Kita masih terdengar dah. Palestin, Palestin, Palestin ya ra'akallah. Tu tahun berapa tu? 60-an, akhir 60-an atau 70-an. Kita dengar. Saya dah dengar dah soal Palestin. Saya baca komik peperangan antara Syria dengan Palestin tahun 67. Peperangan di Bukit Golan. Kita dah tahu. Masa itu tahulah Yahudi. Di masjid-masjid pun mengajar pasal Yahudi. Hari ini kita tengok ada lagi Yahudi yang bunuh. Kita sedih tak? Kita sedih. Kita menangis. Kita sedih kepada peristiwa yang menimpa orang Islam lain. Itu maknanya kita ada halawatul iman, kemanisan iman. Mana sayang lagi kita kepada orang Islam. Okey. Walaupun kadang-kadang kita duduk isap rokok, tapi kita ada rasa sayang ke Islam tu, maknanya ada harapan untuk pulih lah. Ada harapan untuk jadi bertambah baik, insya-Allah. Jadi orang-orang Yahudi ni, macam mana dia masuk ke Palestin? Ni nak kena tengok detail, pasal ada tahun-tahun dia. Palestin ni asalnya sebuah negara yang diduduki oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab duduk di Palestin ni lama dah. Ni ada peta dia ni. Peta dia tu, dia macam lebih kurang semenanjung tanah Melayu. Dia berdata, dia kecil, dia bengkok tengah, dia kecil. Cuma dia tak ada Singapura je bawah. Dia sebelah sini saja laut. Belah sini dia Mesir, sini Jordan, sini Syria, sana Lebanon. Ni tanah belakang. Sebelah sini laut. Kita ni Menganjur, sana sini laut. Dia terlebih kurang. Jadi tanah dia ni tadi diduduki oleh orang-orang Palestin yang miskin. Yang tanah-tanah tu dia buat tanam pohon zaitun. Dia tanam pohon zaitun. Tuan-tuan tanah yang kaya ni duduk di mana? Duduk di Mesir, duduk di Syria, duduk asalnya. Jadi dia ni, dia masuk sikit-sikit ke Palestin. Daripada tahun berapa lagi dia masuk? Daripada bermula tahun 1882 hingga 1903. Dia masuk 20,000 hingga 30,000 orang dulu. Hingga pada tahun 1901, orang Yahudi dia mewujudkan satu tabung. Orang Yahudi ni tuan-tuan, dia sama dengan orang Cina. Dia kalau berniaga, dia berkelompok. Dia ada dewan perniagaan. Kalau dia berniaga goreng pisang, berniaga jagung, berniaga air batu campur, berniaga air kelapa, berniaga nanah, kedai dia rapat-rapat. Dia rapat-rapat, duduk dekat-dekat. Pasal apa dia rapat-rapat? Kalau orang nak kacau tak boleh sebab dia duduk rapat. Kalau kita pergi kedai Melayu, goreng pisang sini. Kalau penganjur tak buat bazar Ramadan tu, ayam kecil sana, cendol sana, air batu campur sana, laksa sana, dia jadi gitu. Orang Melayu kalau niaga dia sifat individu. Dia sifat individu, dia tidak berkelompok. Hak lama duduk dalam gerai majlis tu tak boleh lari lah. Pasal nombor 1, nombor 2, nombor 3. Takkan nombor 1 suruh majlis buat nombor 1 so, nombor 2 1 tak ada tidak. Majlis buat berderet, kau duduk lah. Duduk-duduk tu. Kalau Cina masuk kedai dia, mana sana masuk. Masuk kedai mana okey lah. Kalau kedai Melayu mana? Tak masuk dia pun tengok dengan sedih. Itu rezeki. Itu beza. Sebab tu orang Melayu nak tengok, kalau nak bina sekolah tahfiz ke, kalau nak bina masjid ke, kalau minta derma berapa lama nak dapat? Ada orang Melayu kaya, bukan senang dapat. Dia terpaksa minta dengan orang awam lah kita.
Orang-orang awam ni boleh bagi RM5, RM10. Jadi nak boleh cukup tahfiz tu, kadang-kadang makan tahu. Buat sikit. Tapi kalau sekolah Cina 6 bulan. Nak berapa? 10 juta 6 bulan. Orang Yahudi begitu, tuan-tuan. Dia tubuhkan satu nama dia National Fund tadi. Jewish National Fund. Pada tahun 1901. Dia tubuh tu mengakibatkan pada tahun 1904 35,000 lagi orang Yahudi masuk ke tanah Palestin pasal dia ada duit beli tanah. Dia beli macam mana? Dia pergi, ini contoh. Saya tak tahu harga dia pada masa tu, tapi contoh. Dia pergi dia tanya, berapa harga tanah ni? Ni di Cerating ni, dekat tepi laut ni berapa? Tuan tanah kata, oh lah ni kalau ikut value dia tu 100,000 tu. Seluk tu 100,000. Dia pun kata, okey, saya beli 1 juta. Rasa macam mana tuan-tuan? 1 juta dia sebut. Kita dengan 1 juta ni umur 60. Dengan 1 juta. 1 juta. Boleh pakai BMW aku ni. 1 juta. BMW baru 300,000. Ada lagi 700. Wih, anak seorang 50. Anak baru 4 orang 200. Ada lagi 500. Boleh pergi haji kelas pertama ni. Kita lupa tanah ini yang kita dah sebut ketuanan Melayu ni. Apa kuasa kita? Kuasa kita apa? Kuasa kita adalah tanah. Tanah inilah lambang kuasa. Tanah inilah lambang kuasa. Kalau kita ada satu tanah dalam bandar, kita ni seluar soyok, baju tak ada, baju lawa-lawa tak ada, tanah paika dalam bandar, orang tak boleh nak beli, kita tak jual tanah tu. Ada orang yang boleh mari pijak tanah kita tak? Ada orang tak berani mari pijak tanah kita? Ada orang yang berani mari pacak buka kedai atas tanah kita? Tak boleh. Sebab tanah kita. Itu masuk ketuanan tu terhadap kuasa yang dia ada. Jadi orang Arab ni sudah mengalami peristiwa ini bermula pada tahun awal-awal lagi, tahun 18 lagi, demo ni masuk. Mula-mula sebagai setinggan. Lepas tu dia beli, dia tukar orang-orang miskin yang menyewa tanah sana jadi setinggan. Dia tukar. Tempat kita, tuan-tuan, tidak ada suasana kita. Tak tahulah Cerating ni mungkin tanah luar. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Pasar Borong, bukan tengok tanah, tengok sektor penjualan. Di kawasan sebahagian besar dalam Pasar Borong, orang-orang Myanmar. Oh, ganah pun ni. Ganah. Dia boleh berbunuh, bertetak sama-sama dia. Orang lain tengok dia bertetak takut. Kita nak lawan dia takut. Sungai Buloh. Orang-orang Indonesia masuk ni, kalau ada orang Indonesia ni, dengarlah ni benda betul. Bila dia masuk satu tempat, orang-orang ni sama akidah dengan kita, agama Islam. Tapi masalah dia mari sini bukan pasal Islam. Dia mari nak cari duit. Jadi dia duduk berkelompok untuk kekuatan dia. Bila dia duduk berkelompok dengan tidak tahu bahawa budaya kita lagu mana, agama kita lagu mana, dia bawa adat dia. Ada adat-adat kurafat. Kadang-kadang dia buat majlis kahwin, dia buat dandut sampai 2-3 pagi. Orang bang maghrib pun dia nyanyi buat tak tahu. Dia biasa. Bila orang kita pergi nak cakap, dia keluar 4-5 samseng ya. Apa mau? Lari kita. Ini kita tengok. Saya di Kuala Lumpur. Saya tengok ni minta maaf. Orang Bangla. Dia dapat kontrak dalam masjid tu. Dia jaga masjid, dia boleh buat kawas dalam masjid. Semua Bangla nak ambil. Saya dulu niaga sana. Kat Shah Alam. Dia buat mari orang masjid makan. Saya tengok macam mana gaya dia. Walaupun dia belanja makan, saya tahu untuk unsur rasuah.
Banjir AJK masjid itu unsur rasuah. Walaupun belanja nasi kabu saja. Dia masuk dengan gaya something. Kita jual nasi kabu, dia minta bagi nasi kelabu saja. Dia buat nganying-nganying. Kita kata cocok matamu jadi kelabu, kata. Kita tak boleh. Tak beli, aku tak jual. Pasal apa dia mari tu? Dia nak menunjuk ego dia. Kita ada tu kedai saya, ketuanan saya. Saya tak bagi can. Sebab ramai ada orang kita kalah dengan orang ada duit. Orang-orang ni satu hari dia akan ada duit. Orang-orang Indonesia, orang-orang Bangla, orang-orang Nepal, orang-orang Myanmar, satu hari dia akan ada duit. Orang-orang Myanmar bunuh orang-orang Islam di sana. Bunuh orang Islam di sana. Bila kita sini marah orang-orang Myanmar, dia boleh bakar, pijak gambar agung dalam stadium bola di sana bila lawan dengan Malaysia. Kita boleh buat apa, tuan-tuan? Kita boleh buat apa? Sekarang negara kita, orang Yahudi masuk ke Palestin daripada tahun berapa, akhirnya hari ini jadi apa? Bila habis peperangan dunia pertama, kalah Turki, Kerajaan Osmania jatuh, maka Palestin diberi kepada British. Liga Negara, ketika itu tak ada lagi bangsa bersatu, beri kepada British. British buat masuk orang Yahudi masuk ke Palestin. Masuk makin lama makin ramai. Pada tahun 22 tu. Lepas tu dalam tahun 22 hingga 32 hingga 38, daripada Jerman, rancangan Yahudi, dia masuk 200,000 orang dalam Palestin. Beli tanah. Orang Arab dari luar ni jual. Orang Arab nyewa dalam miskin, lari belakang, setinggan. Tak ada tanah nak sewa. Akhirnya bila ramai sangat orang luar, di sana tu Yahudi dengan Arab Palestin. Kita di sini dengan Nepal, dengan Bangla, dengan Indonesia, dengan apa, itu yang datang baru. Yang datang lama ni, tuan-tuan. Tuan-tuan nak kenapa yang datang lama ni, dia ada benda dia nak. Dia tidak sudah situ je. Macam Palestin tu dia masuk, orang Yahudi masuk dalam Palestin, dia tidak sudah situ je. Ada benda lagi dia nak. Sampai hari ni dia bunuh sebab dia nak semua Palestin tu. Dia sebut Zionis tu. Yahudi tu bangsa, Zionis tu parti. Dan kenapa dia kaya, dua-dua nak tanah. Kalau tuan-tuan payah nak faham Yahudi, Zionis, contohnya Cina, DAP. Itu kita lah lebih kurang. Cina tu bangsa, DAP tu parti. Begitu, masing-masing ada hasrat, ada benda dia nak. Dia mencabar orang-orang ni lama lah. Dia plan orang-orang Yahudi kaya duduk di mereka. Akhirnya pada tahun 1939, 1,5 juta ekar tanah di Palestin dah terjual kepada orang Yahudi. Hingga akibat dia, dari 55 kawasan penempatan asal Yahudi jadi kepada 218 kawasan penuh. Bila dah ramai, akhirnya jadi gaduh. 2 tahun selepas bangsa-bangsa bersatu ditubuhkan, bangsa bersatu pun tolong. British lagi keluar, dia tolong bahagi. Dia kata tak apa, kita selesai, kita bagi 2 kawasan. 5,300 batu persegi beri kepada orang Yahudi. 4,700 batu persegi beri kepada orang Arab. Berapa jumlah orang Arab? 1,35 juta. Berapa jumlah orang Yahudi? 630,000. Separuh orang Yahudi berharap di tanah dia 5,300 batu persegi. Akhirnya dia asak. Yang tu yang lari sampai ke belakang tu, nama Gaza tu, duduk tepi laut tu, nak keluar kot Mesir, lalu kot terowong bawah tu. Saya tak sampai lagi ni. Saya baca baru, tengok gambar, dengar cerita kawan-kawan. Ada 2-3 orang pejuang-pejuang Palestin ada di Kuala Lumpur, buang dengan dia. Dia beritahu, itu yang kita tahu.
Jadi itu cerita dia, cerita di Palestin, mati kena bunuh. Kita tengok sedih tempat kita. Yang kita dah baca ghairul maghdubi alaihim. Mana Yahudi? Yahudi mari dalam TV. Yahudi mari dalam radio. Itu saya tanya, dulu saya sesat 26 tahun tulis lagu. Ada ke ustaz-ustaz sini boleh kata ke saya, dosa mu masuk neraka tulis lagu? Ada berani? Ada berani? Nak kata mu tulis lagu dosa mu ni, tulis lagu. Masuk neraka mu tulis lagu. Jahanam mu tulis lagu. Sampai saya tulis lagu dulu, saya kerja apa? Tulis lagu. Oi, tulis lagu. Oi, so main gambar? Main gambar. Dulu telefon tak ada, gambar betul. Betul, kamera betul. Lan ni telefon jadi kamera, sekejap-kejap ambil gambar, kejap-kejap ambil gambar. Banyak sangat kamera. Dulu nak kena tunggu orang ada kamera. Orang tulis lagu, tulis lagu. Tulis lagu ni, tulis lagu ni. Tulis. 350 lagu tulis. Tak ada satu lagu pun kau memberi manfaat. Tak ada satu lagu buat cerita pasal tauhid. Tak ada satu lagu pun cerita pasal fiqh, pasal tasawuf, tak ada. Tak ada. Jadi apa baik? Baiknya pasal dia bawa tulis lagu, tapi boleh pakai mesdis. Itunya. Masyarakat ni dia tengok. Daripada kecil dia latih tu. Awal-awal 60-an tu pergi sekolah tu, dia ajar daripada anak dia belajar pandai-pandai besar jadi doktor, belajar pandai-pandai besar jadi lawyer, jadi engineer. Saya bukan nak kata jadi doktor, lawyer, engineer, salah. Tapi bila budak tu tanya pasal apa jadi doktor, mak, doktor gaji mahal. Itu cerita dia. Lawyer gaji mahal, itu cerita dia pasal apa? Pasal kereta motor dah start keluar. Dulu orang jalan kaki. Jalan kaki siapa dia? Jalan kaki paling mahal sekali. Tak ada. Jalan kaki belakang tak mahal. Aku jalan kaki, mu jalan kaki. Kau ada jalan kaki cap BMW, jalan kaki cap masjid? Tak ada. Aku jalan kaki ke masjid. Mari mana sih? Oh, mari daripada Johor. Oh, tak ada tanya lah. Pasal memang jalan kaki daripada Johor. Tanya, oh naik kapal terbang lah. Tak ada lagi tengok terbang. Main mana tu? Mau mari Kelantan, kata dia. Kita pun jalan kaki. Oh dah, mau nampak. Aku terbang lah, kata dia. Yang jadi nak jadi doktor, jadi lawyer, jadi apa pasal apa? Nak beli BMW. Oh, belajar pandai jadi doktor besar tu, rumah besar, kereta besar. Nanti yang boleh kelas daripada depan sampai ke belakang. Doktor, engineer, lawyer, magistrat, gedang-gedung. Berapa kali orang pakat tu habis jawatan aku nak kira dalam Malaysia ni. Kalau pakat nak jadi lawyer belakang, seorang abu tak nak jadi pencuri, tak ada. Jadi lawyer nak bela siapa? Seorang abu nak jadi magistrat belakang, tak ada. Seorang nak jadi pembunuh apa? Apa nak cara ke siapa dia? Oh, jadi bagus belakang. Kau. Siapa giliran saya belakang? Awak, saya nak jadi yang di Pertuan Agong, saya kata. Senyap belakang. Yang besar sekali kita. Itu dengan macam Agung ni kerja. Jadi ya, benda itu diasuh. Mari daripada TV antara 2 darjat. Biasa tengok antara 2 darjat. Ada tengok filem 2 darjat. Jaga masjid ni maksudnya kalau tanya di TV tak tahu lalu. Tanya lagu tak tahu, tanya TV tak tahu. Surah Waqiah tahu Waqiah. Oh tahu selalu. Itu payah. Antara 2 darjat ditunjukkan sifat ada orang kaya, orang miskin. Ada orang kaya, ada orang miskin. Tapi Piramli gambarkan orang kaya ni jahat. Tapi buat kereta, ada rumah besar, banglo besar, 2 tepi laut, ibu mertuaku, macam-macam. Kaya, mewah. Madu 3, kaya, mewah. Jadi benda tu adalah pembawaan Yahudi daripada dulu lagi. Daripada kalau kes besar-besar, dia duit ke Itali, dia duit ke Jerman, dia duit ke Amerika, dia duit ke Perancis, dia duit ke Britain. Perang dunia pertama. Habis perang, dia minta hutang. Tuan-tuan nak tahu, Jerman, hutang perang Jerman daripada perang dunia pertama, perang dunia kedua, sampai hari ni tak habis bayar kepada Yahudi, kepada Rothschild, Rockefeller, anak-anak beranak dia. Tak habis bayar.
Hotel perang. Jadi kita ni hidup dirosakkan oleh itu. Kita ni ada tahlil mana punya? Ada tahlil mana ni? Ada tahlil. Okay, kita ambil cepat sikit lah. Kita potong sikit. 8.30 kita berarti. Oh, terkejut waktu pukul 11 suku dah sejak tu. Oh, lepas ni yang mulai selalu kita. Jadi orang Yahudi mari di Malaysia ni, dia dah jatuh ke kerajaan. Berapa lama dia jatuh orang semua ni lah, berjaya dia jatuh. Dia masuk ke negara Islam. Dia ada protokol-protokol, dia masuk ke negara Islam. Dia masuk ke Islam slow dengan TV, dengan lagu. Budak-budak suka tengok konsert. Dia beli tanah sikit-sikit. Dia buat hotel, dia buat tu. Dalam hotel tu ada disco ke apa kita tak tahu. Di tempat kita di masjid. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berkatilah bumi Cerating. Tak tahu dalam tu ada disco ke, ada tarian kau tak tahu. Tapi di Pulau Perhentian hari tu Demo Serbu ada tarian lucuh di Pulau Perhentian. Boleh pergi tangkap, ngapas speka. Demo bagi bayar denda, ambil balik speka. Nampak? Dia ada tanah dia sewa. Nak kata apa? Yahudi menang dengan duit. Yahudi jangan lupa tentang Yahudi ni dah ada 5. Satu Israel sana, Yahudi sana. Yang kedua musyrik, Allah sebut ni. Yang ketiga munafik. Yang keempat Samsung Yahudi. Ni bukan standard Samsung tarik kereta. Ni Samsung dia kata, okey saya nak bawa pelaburan masuk ke dalam Cerating. 200 bilion kata dia. Ni bumi Cerating ni nak lawa ke habis. Nak buat hotel antarabangsa begitu begini. Kalau kita kata boleh. Okey, kalau boleh setuju, kita masuk pelaburan 200 bilion. Ini syarat-syarat. Dia bagi syarat. Bukan kita bagi syarat. Kalau kita tak setuju dengan syarat dia, okey, berjaga. Kita jahanam ke ekonomi Cerating. Dia boleh buat orang tak mari sini, orang tak jual sini, orang tak beli sini. Bank tak ada buka sini, tak ada ATM machine, tak ada petrol pump, dia boleh buat. Orang Yahudi. Kalau tuan-tuan tahu tentang kereta Ford tak ada kereta Ford Escort, dulu ya, Ford Escort, kereta nama Ford. Ford ni yang buat kereta, nama dia Henry Ford. Orang putih England, orang Kristian, kaya. Dia benci dengan Yahudi ni, dia nak berhentikan perang dunia pertama. Dia sewa kapal keamanan. Nak berhenti sebab dia orang berpengaruh. Akhirnya Yahudi bankruptkan dia. Mati bankrupt dia. Ford tu sampai lah ni ada lagi, tapi dia bankrupt lah. Orang Yahudi punya power. Tempat kita tu kita 2-3 hari saya dah ulang-alik ke Baluk, lalu ke Baluk tengok, lain Baluk lah ni. Ada Timor Bay lah ni. Timor Bay. Tak tahu dah tu berapa biji orang Melayu beli tu Timor Bay. Masa saya ada rumah saya tengok nak khabar. Timor Bay bukan murah tu tuan-tuan. Bukan murah. Orang Yahudi beli tanah dulu tu tak, dia beli tanah macam tu tak tahu berapa. 100 juta, tapi dia buat dia akan jadi 100 bilion daripada tanah tu. Tu cara dia. Di tempat kita dia hantar konser, hantar TV aja. Tujuannya nak meringankan amal soleh kita, nak meringankan tasawuf kita. Cerita mudah lah. Contoh kalau pagi-pagi kita minum kedai kopi, nasi dagang kopi oso, duduk cerita apa? Allah hari ni hujan nampaknya deh. Tak tahu dah nak ke laut ke kita ni. Lagu mana dapat tak tahu lah. Tak apalah. Kalau kita tak lagi ke laut, kita pergi kat ikan ruai, ikan keli, kat darat boleh juga. Mohon. Tak tahulah, ingat rasa nak pergi lagi Kuala Lumpur kali, jualnya ke apa. Mana cerita tu? Cerita masyarakat biasa, silaturahim. Cuba duduk Starbucks, minum kopi ke? Starbucks kopi. Di Kuantan ada Starbucks kopi je, ada Starbucks. Nak cerita pasal ikan keli? Aku kali jual ikan keli kali. Segelas kopi RM12.90 Starbucks. Segelas. Kalau ice blender teh hijau tu RM20 13 sen. RM20 15 sen. Anak saya beli gitu. Terkejut saya. Dah budak-budak dia nak beli kita dengan ais kering. Satu gelas tu, gelas 12 ounce. Gelas 12 ounce. RM20 15 sen. Panas cerita ikan keli. Duduk tu. Warna ikan keli kita kan ni tahu dah aku tak.
Aku tanya lagi mana ni selipar aku hilangnya tu ikut ke. Dalam Starbucks cerita selipar hilang. Ni Starbucks ni tempat Sumah. Sumah ni apa? Tempat cerita nak wis sombong cerita. Gapo dia hukum Sumah? Dosa besar. Tempat riak ni. Riak pelagut. Apa kau riak? Dosa besar. Tempat takabur. Orang duduk lah tu. Kita ni macam mana projek kita 2 juta tu. Dia tak boleh sebut selu-selu sebab ada orang sebelah tu nak kena we dengar 2 juta ni orang sebelah tu. Aku tadi duit 8,000 jatuh tahun mana. Mojol lah bank ada 800,000 lagi. Cara buat tu itu kita contoh. Tuan-tuan tak tahu pasal tuan-tuan tak duduk situ. Saya duduk situ Dulu bola keman, buat lagu, boleh PT. Setahun 300,000. Buat konsert, buat show, dapat duit banyak. Duduk minum di Starbucks. Tak minum kedai biasa. Pasal kita cari duit banyak ni, nak duduk tempat mahal. Nak duduk tempat mahal, biar orang tengok, wah, banyak duit dia ni. Kan kita ni kalau pakai BMW, lain. Kalau pakai Honda Car, lain. Kalau pakai BMW, mau naik apa mak? Wah, aku naik BMW. Lah, cara sebut. Bukan sombong, tapi yakin aku naik BMW. Mesti Allah aku Honda Car ya, gitu. Kau ada jumpa orang. Mau naik apa? Aku naik Honda Car. Mau mak? Allah aku BMW je. Ada? Tak ada. Takkan jumpa gitu. Takkan jumpa. Orang memang begitu cara dia. Jadi Starbucks sana ni nak apa tu? Nipah. Awak mai semaya. Jadi benda tu Vincent Tan Cina, saya tak kata dia Yahudi. Saya tak kata kopi dia haram. Kopi dia ada biskut, dia ada kek, 3 benda tu yang dia jual. Kalau ambil biskut sekeping, kek itu dengan kopi, haru jatuh dekat RM40. Makan seorang RM40. Haru RM40. Tapi suasana yang disediakan oleh orang Yahudi itu ialah supaya kita ni punah kita punya furu'uddin tadi tu. Cabang-cabang agama kita. Dipunahkan dengan riak, dengan takabur, dengan apa? Dengan tokdan, TV ke apa, tak ada masa dah nak belajar. Nak belajar kitab pun tak ada masa, sibuk dengan TV, sibuk dengan konsert. Masa penuh. Orang Yahudi buat. Sebentar lumba kereta, sebentar lumba GP, sebentar ada konsert, sebentar ada lumba lari, sebentar ada gimnastik. Antara waktu sembahyang ke waktu sembahyang, lepas maghrib ke waktu isyak, ampun dosa-dosa kecil. Balik-balik lepas maghrib, buka TV. Bukan tengok rancangan apa, tengok sport, sukan. Saya buka tu sukan, gimnastik. Tengok dia lapak, tiung orang perempuan. Tiung, pusing, syuk pakai pakai bola-bola. Seluar kecil ya. Baju kecil ya. Kita ni tu email tengok, oh bagus, lapak ni, suka ni. Sok tengok wah. Lepas tu band ni Astro butai pos boleh pos gila mesti bayar lu. Assalamualaikum balik dia perut tak apa sedap, balik play pula peng sambut cung habis pula dosa tadi ngorek kau isap dosa esok subuh dosa pula dosa kecil habis. Yahudi buat tak cerita balik terus sukan lah ni. Dia ni keluar. Anak saya takut dia ni keluar. Gitu kalau dia takut lipah. Jadi dia buat benda-benda macam tu semua kita lala. Dia penuh masa kita. Saya cerita tadi doktor, lawyer ada doktor. Saya jumpa tu doktor. Saya kejatuh berat tuan-tuan. Kalau tadi mari di situasi ni suruh nak rebuh. Sakit jantung, doktor kata hidup purata umur sakit jantung ni 58 dia kata. Lah ni 55 lah. Berkali berat dah dia ni. Sangat letih. Jadi kamu kena sakit jantung dulu masa umur 30 ni. Kena attack. Pergi hospital mesti belayar. Kita sendiri pergi. Naik atas buka tu kereta tolak, dia pun tolak masuk. Dia bubuh tepek. Buh ubat wali dah. Buh sakit lagi, buh 2, sakit lagi, buh 3, boleh dah.
Doh. Mari doktor. Doktor pergi cek berapa lah tak tahu. Hanya cuma ini, tak napah gitu, tak napah berapa tak tahu. Dia kata apa? Allah mojo cek bot cepat. Nasib baik cek bot cepat. Dia kata kau lupa. Nasib baik cek bot cepat. Kita pun tengok. Berapa dia nak kata lagi? Dia kata apa? Kita pun sambung. Bukan saya cepat doktor. Doktor, malaikat lambat saya kata. Dia pun jeling. Dia kata dalam macam ni pun nak bergurau lagi. Yalah, dia ingat kita bergurau sebab kita kan pelakon kan. Dia ingat kita bergurau. Kata saya tak bergurau. Lebih senyap kita lah. Pelatih kita. Doktor Melayu Islam. Dia boleh kata nasib baik cebok cepat. Ayat Quran ajar ke mana? Nasib baik mu cepat. Kau jangan mampu dah. Itu ayat dia sebenarnya. Tapi dia tak sebut lagi tu. Dia sebut nasib baik cebok cepat. Faham itu? Tak? Faham itu? Nasib baik cebok cepat. Kau tidak habis dah. Dah. Mati ni kerja Tuhan. Kalau tidak Tuhan sendiri cabut nyawa, malaikat cabut nyawa. Jadi dia kata macam ni, nasib baik cepat. Mana kalau lambat mati. Maknanya dia tahu kalau saya mari lambat mati. Jadi kalau maknanya saya mari cepat. Jadi ajar saya tak sampai lagi. Pasal malaikat lambat lah. Adakah begitu? Adakah begitu? Cuba kalau doktor tu kata macam ni. Doktor Melayu Islam, dia kata macam ni. Alhamdulillah. Allah panjangkan usia coba. Alhamdulillah katanya. InsyaAllah. Kita duduk 3 hari lawan ni tengok macam mana. Kalau balik selamat nanti Allah bertaubatlah. Ya Allah bagi peluang ni. Allah bagi peluang kedua. Tak boleh ke dia kata kita? Tak boleh ke? Boleh sangat. Hai, bukan senang nak berdakwah ni. Nak berdakwah ni kena tengok orang. Kena tengok keadaan. Tak lagi tak pasal-pasal. Kawan saya naik kereta. Dia berhenti kat tol. Dia saja nak buat dakwah kono. Saya tengok apa kata. Dah semayang ke belum? Hei, kita dah sini dah semayang. Mu dah semayang tu. Dia pula kena marah. Bukan senang nak berdakwah. Tiba-tiba dia tanya kata semayang dah ke tak? Orang tu surah sebelah semua. Dia naik kereta travel ni. Dia tanya kata semayang dah ke? Aduh. Nak berdakwah. Tapi kalau doktor tadi berdakwah lagu tu, aduh sikit je. Lekat dah jiwa. Saya nak operate. Ni operate banyak ni operate. Sini. Dia nak operate dia kena bius. Nak tidur. 2 pakai bius, dia kira nombor. Dia kata bilang sampai 10 kuat-kuat kata dia. Saya bilang 1, 2, 3, 4 tidurlah. Dia tak bunyi tu tidur dia operate. Dah habis operate dia bangun. Habis-habis jauh. Okey siap. Kalau keluar. Yang kedua begitu juga. Bilang nombor 1, 2, 3, 4 tidur. Ada satu yang pakai bius. Ni saya nak kasih tidur ni kata dah. Jadi istighfar sikit, ngucap sikit. Kita jadi terkejut. Boleh mati kau kita. Dia bagaimana? Boleh mati lah. Dia kata hidup mati bukan kerja saya. Dia kata kerja Allah. Tapi saya nak bagi tidur. Kalau mati, kalau hidup balik, apa salahnya? Tapi kalau mati sekurang-kurang dah istighfar, matilah kadang ngucap. Kita nak lari mana dah? Ni tak ada jalan dah. Memang nak kena operate dah. Nak lari, nak turun lari. Dia cocok dah. Ubat tadi lari dah lembek dah. Tak lari tergolek lah. Maka kita jadi apa? Kita sebut situ Astaghfirullahalazim tu dengan insaf betul lah. Betul-betul dia rasa matilah aku. Astaghfirullahalazim. Ya Allah selamatkanlah aku ya Allah. Panjangkanlah umurku ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Macam-macam doa baca. Macam-macam doa. Tengok. Kalau sebut nombor ni mati, masuk kubur, mati. Pak, tak bangun ya, mati tadi. Masuk kubur bangun, dah sambung nombor 5, 6, 7 lagi kubur. Tanya kata nombor kaki kau boleh tak? Itu tuan. Jadi Yahudi buat ni semua tu Allah nak melemahkan. Pula lepas tengok dia kita janji lepas suku nak melemahkan kita. Terakhirlah nak ayat ke budak-budak muda ni. Ni, aja makan burger. Aja Burger King aja makan. McDonald aja makan McDonald. McDonald aja makan. Burger King yang burger McDonald tu dia tinggi gini. Big Mac nama dia. Tinggi begini tak? Tak. Aja nak pelawak nak makan dah kan dah. Burger King tu dia sama sangat piah sangat ni. Wafer nama dia. Ada tak orang yang beli burger, dia pergi beli burger, McDonald's kerak kecil-kecil cocok dengan lidi, ada orang gitu? Tak ada. Dia memang beli sebutir lah gitu. Kalau tempat kita jual tepi jalan tu kecil tu. Kalau dia ni tinggi.
Hau ni besar begini. Burger ni dia tak boleh pecek-pecek nak muat masuk mulut tubik habis. Mayonis dengan daging-daging, dengan sayur, dengan bawang terkebal habis. Dia kena buka mulut biar besar pada burger. Kalau buka mulut kecil pada burger masuk hidung. Jadi kena mulut besar, burger masuk. Masuk hop gitu. Kena pula Coca-Cola. Tuan-tuan, burger tidak haram. Saya nak raya cara pemakanan budaya dia buat masuk supaya kita ada pertembungan dalam dia panggil sosio budaya. Asal kita makan sopan santun gini. Hak bawa sunnah Nabi 3 jari, duduk simpuh, makanlah dulan. Hak ada kedai pun nasi dagang dengan tangan biasa. Model-model sikit dengan sudu lah. Tapi tidak sodek. Sodek ni besar sudu, cik ya masuk. Ni burger. Pegang tangan kanan saja tak boleh. Sunnah makan tangan kanan, tangan kiri jangan buat makan. Tangan ni tangan cebok. Kalau pegang burger sebelah ni, daging ke bekon ni pelopok jatuh. Dia kena pegang dua. Ni budaya dia. Kena pegang dua, masuk dalam mulut. Wak. Apa akibat dia? Starbucks tadi. Kehidupan mewah tadi. Pada pangkat tadi. Burger ni tadi. Benda kecil lah. Tapi dia merubah sosio budaya orang Melayu. Kita tidak seperti dulu. Hingga kadang-kadang kita rasa dalam keadaan tertentu kita hebat. Sebab kita sekolah tinggi, sebab kita pakai mahal, sebab kita terpelajar. Jadi kalau kita buka sekolah kan, nak hak A belakang. Hak A ni, hak A satu hari nanti kita mengeluh. Allah, banyaknya penagih dadah. Hak sekolah tak tinggi jadi penagih dadah, kita mengeluh juga banyaknya penagih dadah. Hak kita nak naiknya, hak A belakang. Ini semua bukan cara Islam. Bukan cara Islam gitu. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang Islam, wahai ya ayyuhallazina, wahai orang beriman, masuklah kamu kesemuanya ke dalam Islam. Masuklah kamu dalam Islam keseluruhannya, kafah, keseluruhannya. Maknanya semua sekali ya, dengan makan, dengan minum, dengan cara berjalan, cara apa semua. Nah ini tuan-tuan malam ni kalau tuan-tuan kerja mahkamah, tuan-tuan hakim mahkamah tinggi, duduklah ni lah ni. Tuan-tuan pakai jubah, pakai pelekai juga. Pakai Melayu, pakai serban boleh jadi. Tapi tuan-tuan hakim mahkamah tinggi. Esok tuan-tuan pergi mahkamah tinggi. Kalau dulu pergi mahkamah tinggi dulu, pagi pergi driver ambil masuk mahkamah, pakai jubah hitam. Masuk dalam bilik kau, ni bulu kambing letak ke warna kuning dulu. Dan ni tak ada lah. Sampai dulu saya biasa sama tengok dulu saya main di mahkamah kecil-kecil tu. Tak begini kamu, kita bertengok takut. Orang jahat tengok dong. Takut masuk mahkamah tengok. Tapi kalau bawa rambut tu pergi pasar Lombok, pergi beli peta, pakai rambut kuning tu, gup masuk peta berapa sikap. Orang kata dia ni yalah kedok ni. Nampak? Orang Yahudi dia buat benda pelik jadi molek, benda molek jadi pelik. Gitu. Jadi tuan-tuan tengoklah dalam bersukan dia ada uniform dia. Boleh nak naik bersikap pakai longgar-longgar, pakai keplekat, pakai piah, pakai baju Melayu, nak lomba bersikap. Oh, bercelabak, tak boleh. Boleh main gimnastik, perempuan main gimnastik, pakai kain kano, kain semaya tu. Lompat twing, lari habis orang. Terengganu nak haramkan suka gimnastik bukan pasal patah tekak, pasal uniform. Uniform perempuan pakai tu seksi. Yahudi kata apa? Kalau dia haramkan, kita ambil gimnas tu semua pergi KL. Gitu Yahudi bercakap. Tuan-tuan dia buka dalam Google cari 24 protokol Yahudi. Tuan-tuan baca protokol itu dibuat pada tahun 1897 di Switzerland, diketuai oleh Theodor Herzl daripada 300 cendekiawan Yahudi. Dia orang reka 20, dia orang cipta 24 protokol untuk menjatuhkan kerajaan-kerajaan dunia. Gapo tawaran-tawaran dia ada situ. Jadi hari ini tuan-tuan, sebagai akhirnya tuan-tuan kena ambil iktibar daripada benda pendek saya cerita tadi, apa yang sedang berlaku dalam negara kita. Yang asalnya Yahudi telah menjatuhkan Raja Austria, Raja Jerman, Raja Rusia, Raja Perancis. Ini semua kerja orang Yahudi menjatuhkan raja-raja. Tempat kita ada kerja nak usaha menjadikan negara republik? Ada tuan-tuan. Tuan-tuannya kata, jangan takut kita ada raja. Tuan-tuan, Yahudi dah membuktikan
Dia menjatuhkan raja-raja. Dan Yahudi pernah membuktikan sekali peristiwa besar. Walaupun hari ni kecil-kecil ni kita cerita kecil-kecil, peristiwa besar. Masa Datuk Seri Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, ada satu orang Yahudi nama dia George Soros. Hamai mata wang, tinggal tak? George Soros. Dia orang Melayu George Boros, lain. Ini orang putih, George Soros. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan rehat sangat, jangan relax sangat. Jangan satu hari cerating ni membangun penuh dengan disko, penuh dengan kurafat, penuh dengan segala-segala jenis. Tapi kita bangga sebab orang beli tanah kita mahal. Tapi lepas tu apa kita hilang? Kita tak ada kuasa, tapak pemerintahan tak ada, maka kita tak boleh jadi tuan lagi kepada tanah kita. Sebab tanah tu bukan hak kita. Biar kita miskin, tapi tanah kita punya. Sebab akhirnya kita semua akan kembali ke tanah. Cukuplah sampai situ. Kita ada cara lebih ada 20 minit. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah. Rabbi zidna 'ilma wa alikna bis salihin wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, sebelum tu ini buku yang ditulis oleh Ustaz Nasruddin Hasan Tantawi. Tajuk dia Memburu Redha Allah. Dan itu ada tabung di atas kursi itu. Sebab masjid tempat dia telah diruntuhkan, nak buat baru. Dan ni sembahyanglah kabin. Dah boleh kelulusan daripada Jabatan Agama Negeri Pahang, nak buat masjid baru. Jadi tuan-tuan derma lah, sama ada nak derma duit atau nak beli buku ni. Tuan-tuan kalau tak baca buku, beli ya buku ni. Beli-beli, taruh di ruang tamu. Bila tetamu mari rumah, dia tengok, oh hebat mula ni kuat baca buku. Apa dia tu? Tak baca, tak boleh tak saja. Jadi orang tengok berilmu dah ni, ada buku ni dah. Beli saja. Malam buat bukan kata nak menipu, tidak, nak beli sumbangan, tapi malah nak baca buku. Beli taruh situ. Lepas tu orang pinjam dapat pahala insya-Allah nak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.